Salam sejahtera, salam perkenalan, dan salam perpaduan satu Malaysia. Pada hari yang indah ini, bersyukur kita kepada Tuhan kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya, kita dapat menjalankan forum secara atas talian bersama dengan saya, Rin Ashira binti Romzi. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum kita meneruskan inti kepada forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit mengenai tajuk perbincangan kita pada hari ini, yaitu jati diri remaja. Apa yang dimaksudkan dengan jati diri? Secara umumnya, jati diri didefinisikan sebagai sifat atau ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras serta lambang kepada kepribadian seseorang individu. Jati diri membawa maksud yang berbeza daripada pelbagai aspek. Misalnya, dari segi intelek, jati diri ialah keteguhan, ketahanan serta kekuatan fizikal dan mental. Dari aspek rohani pula, jati diri membawa maksud murni. Dalam konteks ini, ia membawa maksud keteguhan seperti kayu jati yang kuat dan teguh hingga boleh diukir tanpa ia patah. Manakala, dari segi emosi, jati diri membawa maksud keteguhan jiwa atau ketahanan hati. Akhir sekali, dari sudut jasmani, jati diri dinyatakan sebagai fisikal dan mental yang lasak. Remaja pula didefinisikan sebagai golongan manusia yang berumur 10 hingga 19 tahun. Perkataan remaja sebenarnya berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud menuju ke arah kematangan. Dari sudut perkembangan manusia pula, remaja merujuk kepada satu transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat dewasa. Sebelum kita meneruskan kepada inti forum kita, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama ialah Saudari Brenda Emerald Wilfred. Ahli panel kita yang kedua ialah Saudari Rosiana Pinghemang. Ahli panel kita yang ketiga ialah Saudara Wilson Majunyong. Dan ahli panel kita yang terakhir ialah Saudari Layau Anak Nyindang. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita sama-sama memulakan forum kita pada hari ini. Remaja merupakan aset negara yang paling berharga kerana mereka merupakan tonggak kepada teras pembangunan negara. Oleh itu, amat wajar bagi setiap remaja untuk mempunyai jati diri yang kukuh. Seiring dengan perubahan waktu, setiap dari kita melalui perubahan fizikal dan tingkah laku. Hal ini berlaku kerana setiap remaja cuba untuk membentuk pribadi dan personality masing-masing. Pada pendapat Saudari Brenda, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan diri seseorang remaja? Terima kasih pengerusi. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara dan saudari sekalian. Seperti yang kita ketahui, perkembangan diri seseorang manusia dari kecil sehingga besar sememangnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mana kesehatan badan kita juga dipengaruhi oleh pemakanan dan juga tabiat kita. Ini juga berlaku terhadap perkembangan diri remaja. Persoalannya, apakah faktor yang boleh mempengaruhi perkembangan diri remaja? Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan diri remaja ialah faktor keluarga. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Othman Muhammad Johan dan Norazma Muhammad Roslan di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, salah satu faktor utama yang berlakunya masalah salah laku remaja ialah faktor yang bermula dari rumahnya mereka sendiri, yaitu faktor keluarga. Hal ini boleh dikatakan demikian kerana apabila ibu bapa terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, mereka tidak mempunyai masa untuk meluangkan masa bersama anak mereka. Ini menyebabkan anak mereka berasa tidak dihargai, lalu anak mereka membuat keputusan untuk memberontak bagi mendapatkan perhatian ibu bapa mereka. Selain itu, rakan sebaya juga merupakan salah satu faktor perkembangan diri remaja. Jika rakan sebaya yang dipilih oleh remaja bersifat sopan santun dan juga baik, maka remaja itu juga akan mengadaptasi sifat rakan sebayanya itu. Namun, jika rakan sebaya yang dipilihnya mempunyai sifat yang tidak senonoh dan jahat, maka remaja juga akan mengikuti perangai rakan sebayanya kerana dia tidak ingin dipulaukan oleh rakan-rakannya sendiri di sekolah ataupun di mana-mana sahaja. Seterusnya, masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan diri remaja. Hal ini kerana persekitaran remaja membesar sangat penting
karena ia mempengaruhi pemikiran remaja ketika mereka sedang membesar. Seperti contoh, jika seorang remaja membesar di satu persekitaran yang harmoni dan juga baik semasa mereka sedang mengalami akil balik, maka remaja tersebut juga akan menunjukkan sikap yang sama seperti persekitarannya yang persekitarannya dibesarkan. Ini boleh dibuktikan dengan situasi kita di dunia sekarang, seperti mana negara Jepun berjaya melahirkan rakyat yang inovatif, kreatif, dan juga rajin serta pembersih sesuai dengan persekitarannya. Sesungguhnya, pendidikan agama juga merupakan salah satu faktor perkembangan diri remaja. Melalui pendidikan agama, seorang remaja sudah tentu boleh membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Jika remaja mempunyai pendidikan agama, mereka akan memperolehi salah satu panduan hidup yang boleh membuatkan mereka berkembang dengan matang. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Saudari Brenda di atas pendapat yang cukup bernas tersebut. Maka jelaslah bahwa keluarga, agama, masyarakat, dan rekan sebaya merupakan antara faktor yang mempengaruhi perkembangan diri remaja. Seperti yang kita sedia maklum, setiap perkara yang berlaku pasti ada kesannya, sama ada baik atau buruk. Saudari Roziana, bolehkah saudari menyenerkan kesan-kesan yang berlaku akibat daripada perubahan diri remaja ini? Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Seterusnya, mari kita sama-sama mengupas isu tentang kesan-kesan yang berlaku akibat daripada perkembangan remaja. Seperti yang kita tahu, perkembangan remaja merupakan perubahan yang dialami oleh setiap orang dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Seiringan dengan perkembangan ini, terdapat beberapa kesan yang didapati, baik kesan negatif ataupun kesan positif. Kesan positif yang didapati apabila remaja semakin berkembang menuju ke arah kedewasaan adalah mereka akan lebih berfikiran positif dalam apa yang mereka lakukan. Hal ini akan membantu mereka untuk tidak berputus asa dalam menjalani tugas mereka atau apabila mereka menghadapi masalah. Misalnya, apabila masalah dan persoalan mula menimpa, mereka tidak akan lari daripada masalah tersebut, namun berusaha mencari sebab munasabah bagi setiap persoalan tersebut sekaligus menyelesaikannya sehingga ianya terjawab. Hal ini sekaligus menjadikan remaja sebagai seorang yang sentiasa berusaha dan bertanggung jawab dalam apa yang mereka lakukan. Namun di balik kesan positif yang didapati, akan sentiasa ada kesan negatif yang membimbangkan kita semua. Kesan negatif yang berlaku kepada remaja pula adalah remaja cenderung melibatkan diri dalam gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas, vandalisme, gangsterisme, dan banyak lagi. Hal ini demikian kerana pada peringkat usia remaja mempunyai semangat inquiry yang sangat tinggi atau boleh dikenali sebagai perasaan ingin tahu yang tinggi. Contohnya, jika ada perkara baru yang mereka lihat, perasaan ingin tahu yang tinggi dalam diri turut terdorong yang menyebabkan mereka mencuba dan melakukan perkara sedemikian tanpa memikirkan baik buruknya. Justru itu, setelah mereka mencuba perkara tersebut, mereka mula ketagihan dan terjebak sehingga mereka sukar untuk kembali kepada jalan yang benar. Hal ini kita dapat lihat apabila banyak jenayah berkaitan remaja semakin meningkat saban hari, bukan sahaja di negara kita, malah secara globalisasi. Terdapat banyak lagi kesan yang didapati seiringan dengan perkembangan diri remaja. Namun kedua kesan ini adalah antara kesan yang ketara kita dapat lihat di mana ianya berlaku bukan sahaja kepada segelintir remaja, tetapi hampir kepada seluruh remaja di dunia. Tuntasnya, perkembangan remaja menyebabkan remaja untuk sentiasa berusaha, namun dapat menyebabkan mereka terjebak dalam gejala sosial akibat daripada semangat inquiry yang tinggi. Sekian daripada saya dan saya berharap agar perkongsian saya ini dapat menjawab persoalan yang diajukan. Seterusnya saya serahkan kepada moderator untuk meneruskan forum kita pada hari ini. Terima kasih
Saudari Roziana di atas perkongsian tersebut. Justru dapat kita simpulkan bahwa perubahan pada diri remaja mampu mendatangkan kesan positif maupun negatif. Hadirin sekalian, setiap remaja mempunyai bakat dan keunikan diri sendiri. Namun, sesetengah remaja tidak mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menyerlakan kelebihan mereka. Pada perspektif Saudari Roziana, apakah inisiatif yang boleh dilakukan bagi meningkatkan potensi diri seseorang remaja? Baiklah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengerusi atas soalan yang diajukan. Sebelum kita mengenal pasti inisiatif untuk meningkatkan potensi diri remaja, saya punya persoalan kepada rakan-rakan sekalian. Apakah itu potensi diri? Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan atau kelebihan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Baiklah, seterusnya mari kita sama-sama kenal pasti apakah inisiatif yang perlu diambil untuk meningkatkan potensi diri remaja. Mengenali diri sendiri merupakan langkah perdana untuk meningkatkan potensi diri. Kita pasti selalu mendengar pepatah tak kenal maka tak cinta. Jika kita tidak mengenal diri sendiri, siapa lagi yang ingin mengenal diri kita, bukan? Tiada siapa yang dapat mengenali diri lebih baik daripada tuannya sendiri. Mengenali diri sendiri juga dapat membantu untuk memberikan reaksi terbaik terhadap tingkah laku untuk mencapai sesuatu maklumat dalam hidup. Bukankah ini satu berita gembira apabila dapat mencapai apa yang diingini dalam hidup kita? Hal ini juga sekaligus menjadikan diri agar lebih bersemangat dan bermotivasi untuk terus berkembang ke arah yang baik di samping memperbaiki kekurangan diri. Selain daripada itu, remaja seharusnya bersifat terbuka terhadap kritikan. Pemikiran yang terbuka bersifat konstruktif terhadap perkembangan potensi diri di mana kita mengambil kritikan tersebut untuk dijadikan pengajaran, bukannya terus jatuh dan berputus asa. Kritikan juga memberikan pengetahuan dan peluang kepada diri untuk memperbaiki diri remaja menjadi individu yang lebih baik di masa hadapan. Di sini saya dapat simpulkan kritikan itu ibarat obat. Selalu terasa pahit, akan tetapi sebenarnya menguatkan. Pada hakikatnya kita itu tidak mahu mengambil obat, tetapi apakan daya ianya memulihkan diri kita. Demikian jugalah dengan kritikan, haruslah diterima dengan hati yang terbuka untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah dengan mempunyai kepercayaan diri kepada diri sendiri. Jika tidak mempercayai diri sendiri, bagaimana mahu mengetahui tahap potensi diri sebenarnya sudah sampai di mana? Ketika kemampuan diri sudah mulai diragukan oleh seseorang itu, kehidupannya akan melalap dirinya sendiri. Akhir kalam, remaja seharusnya mulai mencari inisiatif untuk meningkatkan potensi diri remaja seperti mengenali diri sendiri, bersifat terbuka terhadap kritikan, percaya kepada diri sendiri, dan banyak lagi. Itu sahaja perkongsian saya tentang inisiatif untuk meningkatkan potensi diri remaja. Saya berharap agar perkongsian saya memanfaatkan kita semua dan menjawab persoalan sebentar tadi. Seterusnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih sekali lagi Saudari Roziana atas perkongsian yang sungguh indah sebentar tadi. Oleh itu, sudah terang lagi bersulu bahwa anjakan paradigma untuk mengenali potensi diri amatlah wajar untuk dilaksanakan oleh semua remaja. Memandangkan kita masih dalam topik potensi diri remaja, maka soalan seterusnya ini saya tujukan khas buat Saudari Layau. Apakah kebaikan yang dapat diperolehi jika potensi diri seseorang remaja dapat dipertingkatkan? Terima kasih pengurusi majlis. Kebaikan yang dapat diperoleh apabila potensi diri remaja dapat dipertingkatkan adalah penyataan tujuan hidup. Apabila seorang remaja meningkatkan potensi diri atau mengembangkan potensi diri, tujuan hidup seseorang remaja itu akan lebih cerah dan dia dapat melihat apakah yang akan dia dapat lakukan pada masa akan datang. Sebagai contoh, apabila potensi diri dalam seorang remaja seperti bakat dalam bermain bola sepak dapat dikembangkan, dia dapat melihat bahawa tujuan hidup dia adalah menjadi pemain bola sepak yang profesional. Kedua, kebaikan yang dapat diperoleh apabila potensi diri remaja dipeningkatkan adalah termotivasi untuk mencapai tujuan hidup. Apabila tujuan hidup seseorang ditemui,
Dia dapat memikirkan cara dan misi yang dia perlu selesaikan untuk mencapai tujuan hidup itu. Jadi, dia akan lebih yakin dan termotivasi untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Yang ketiga, peluang terbuka lebar. Apabila potensi remaja dapat dipertingkatkan, dia dapat melihat bahawa peluang dia terbuka lebar. Apabila seseorang remaja mempunyai bakat dalam sesuatu bidang, dia dapat melihat bahawa peluang dia untuk mendapat pekerjaan dan juga melanjutkan pelajaran dalam bidang tersebut terbuka lebar, dan dia pasti dapat mencapai sasaran tersebut. Yang keempat ialah dapat menyelesaikan masalah dan rintangan. Apabila potensi seorang remaja dipertingkatkan, masalah dan rintangan dapat diselesaikan dengan mudah sebab dia mempunyai potensi yang cukup dan bakat yang cukup serta pengalaman yang cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir sekali ialah kemampuan menangani perubahan. Apabila seseorang remaja meningkat, umur dia semakin meningkat, dia terdedah kepada pelbagai perubahan, contohnya perubahan persekitaran. Apabila potensi seseorang remaja dipertingkatkan, dia dapat menangani perubahan tersebut dengan baik dan dia dapat mengadaptasikan diri di dalam sesuatu kawasan dan dia dapat menyesuaikan diri serta memperluaskan lagi teman-teman dan juga dapat mengenali lebih ramai kawan sebab dia mempunyai potensi diri yang diri yang luas dan juga dia mempunyai bakat dalam menyesuaikan diri dalam persekitaran tersebut. Itu saja. Terima kasih. Kembali semula kepada fungsi majlis. Terima kasih Saudari Layau di atas kata-kata tersebut. Justru banyak manfaat yang boleh diperolehi oleh remaja sekiranya mereka menggunakan potensi diri mereka di tahap maksimum. Seterusnya, masalah salah laku remaja yang semakin berleluasa pada era moden ini juga sering dikaitkan dengan keruntuhan jati diri remaja. Apakah pandangan Saudari Wilson mengenai hal ini? Apakah faktor utama masalah salah laku remaja berlaku? Terima kasih moderator. Pada pendapat saya, faktor utama masalah salah laku remaja ialah kelemahan didikan agama dan moral diri remaja sendiri. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala sosial tidak mempunyai didikan agama dan moral yang mendalam. Mereka tidak takut pada dosa dan pembalasan Tuhan di atas perbuatan mereka. Remaja terbabit juga biasanya tidak sembahyang dan mengingkari perintah agama yang lain. Mereka berpendapat bahawa kehidupan masa remaja perlu diisi dengan hiburan dan keseronokan semata-mata. Selain itu, sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kebajikan dan kasih sayang terhadap anak-anak juga antara faktor utama masalah salah laku remaja. Anak-anak amat memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa. Terdapat segelintir ibu bapa begitu sibuk dengan kerjaya bagi menambahkan pendapatan sehingga anak-anak mereka terabai dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Sikap tersebut menyebabkan anak-anak tidak mendapat perhatian yang sewajarnya, lalu mereka melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah untuk menghilangkan kebosanan serta untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa mereka. Tambahan pula, sikap masyarakat yang tidak mengambil berat tentang permasalahan remaja juga menjadi faktor penyebab. Masyarakat hari ini cenderung untuk bersikap individualistik atau tidak mahu menjaga hal orang lain. Oleh itu, tidak heranlah jika ada remaja yang menagih tanah berdekatan dengan tempat tinggal mereka tetapi langsung tidak dipedulikan oleh masyarakat kerana mereka berpendapat bahawa pihak berkuasa sahaja yang perlu menanganinya. Sikap masyarakat yang tidak ingin mengambil tahu tentang hal orang lain pasti akan menggalakkan lagi gejala sosial di kalangan remaja. Akhir sekali, pengaruh media massa
terdapat pengaruh media massa terhadap para remaja sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar dan dilihat di media massa kerana remaja mempunyai naluri ingin mencuba. Sebenarnya, sikap ingin mencuba ini adalah sikap yang baik. Tetapi, bukan semua perkara boleh dicuba sewenang-wenangnya. Remaja perlulah menilai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara yang diperolehi melalui media massa. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudari Wilson di atas pendapat yang diberikan sebentar tadi. Maka secara ringkasnya, kelemahan didikan agama, sikap sambil lewa, dan pengaruh media massa merupakan punca yang paling banyak menyumbang kepada masalah salah laku remaja. Sekali lagi, pertanyaan untuk Saudara Wilson, bolehkah saudara memberi ulasan mengenai akibat daripada masalah salah laku remaja ini? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Pada pendapat saya, antara akibat masalah salah laku remaja termasuklah menggugat kesejahteraan sosial. Remaja akan menjadi liar dan melakukan pelbagai gejala sosial tanpa perasaan bersalah. Hal ini bukan sahaja akan mengganggu ketenteraman awam. Orang ramai juga akan berasa tidak selamat dan sentiasa bimbang akan keselamatan diri dan keluarga. Jadi, orang awam akan menjadi mangsa remaja bermasalah. Selain itu, masalah salah laku remaja juga akan membantukan pembangunan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja tidak berupaya memberi sumbangan kepada negara kerana terjebak dalam kegiatan yang merosakkan diri seperti penyalahgunaan data. Remaja yang menjadi tulang belakang kemajuan negara terjebak dalam gejala negatif akan menggagalkan usaha kerajaan melaksanakan dasar-dasar pembangunan negara dengan berjaya seperti RMK 9. Oleh sebab itu, negara tidak lagi memiliki modal insan yang berkualiti untuk menggerakkan ekonomi negara serta tidak mempunyai daya saing yang kuat. Tambahan pula, masalah salah laku remaja akan menjejaskan imej negara. Hal ini demikian kerana negara-negara lain akan memandang rendah kredibiliti negara kita kerana gagal menangani masalah sosial negara sendiri. Antara masalah sosial yang membabitkan pelancong asing termasuklah ragu, vandalisme dan gangsterisme. Hal ini akan mengurangkan minat mereka untuk kembali melancong di negara kita serta menceritakan kepada rakan-rakan mereka yang lain. Di samping itu, media massa asing akan mengheboh-hebohkan perkara tersebut dan akhirnya akan menjejaskan imej negara. Tidak dinafikan bahawa masalah salah laku remaja juga akan mencemarkan marah keluarga. Pak kata pepatah, sebab nila setitik, rosak susu sebalangga. Para masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap keluarga tersebut. Marah keluarga akan terjala dengan tindakan remaja tersebut seperti menconteng arah ke muka. Secara tidak langsung, hal ini akan menjejaskan masa depan adik-beradik yang lain. Lebih teruk lagi, jika menjejaskan emosi ahli keluarga yang tidak dapat menerima tekanan daripada masyarakat, masa yang lama akan diambil untuk memulihkan marah keluarga. Itu saja yang saya bagi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Wilson. Konklusinya, masalah remaja mampu memberi kesan kepada keluarga, negara, dan kesejahteraan sosial.
Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Pada pandangan Saudari Brenda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi isu salah laku remaja? Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pengurusi. Saudara dan saudari, kita boleh lihat semakin hari semakin banyak berita berkaitan dengan isu salah laku remaja menghiasi muka depan akhbar dan juga berita. Jika dibiarkan berterusan, siapa lagi yang kita boleh harapkan bagi menjadi pelapis pemimpin negara kita pada masa depan nanti? Maka, isu salah laku remaja sememangnya harus diatasi oleh kita semua. Persoalannya, apakah langkah yang boleh kita ambil bagi membendung isu salah laku remaja ini? Salah satu langkah yang saya percaya boleh mengatasi isu salah laku remaja adalah dengan memberikan khidmat konseling secara percuma kepada semua remaja tanpa mengira kaum, umur, dan juga bangsa. Dan juga agama. Hal ini karena khidmat terapi yang ditawarkan oleh para pakar di pusat terapi memerlukan jumlah keuangan yang banyak dan juga proses yang rumit berbanding dengan khidmat konseling yang ditawarkan di klinik secara percuma dan juga mudah. Melalui khidmat konseling yang ditawarkan secara percuma ini, remaja tidak perlu risau berkaitan dengan kos keuangan yang mereka perlu keluarkan bagi mendapatkan bantuan untuk diri mereka sendiri. Seperti contoh, saya percaya bahwa setiap sekolah mempunyai sekurang-kurangnya 2 guru konseling bagi memberikan khidmat konseling kepada pelajar di sekolah mereka secara percuma. Dengan langkah ini boleh memudahkan proses para pelajar untuk meminta bantuan karena mereka hanya perlu berjumpa dengan guru konseling bagi membuat satu sesi temu janji, dan khidmat konseling yang diberi juga boleh terus menolong remaja secara efektif karena saya percaya bahwa guru konseling sememangnya rapat dengan para pelajar di sekolah. Lantaran itu, saya juga percaya bahwa pihak kerajaan perlu mengadakan sesi ceramah berkaitan dengan salah laku remaja bagi memberi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang salah laku remaja di tempat awam. Sesi ceramah yang diadakan ini sungguh bermanfaat kepada kita semua karena aktiviti ini merupakan cencang dua seragai. Misalnya, satu sesi ceramah telah diadakan di satu perjiranan akibat kes salah laku remaja yang semakin lama semakin meningkat di kawasan perjiranan tersebut. Hal ini telah sampai ke telinga pihak atasan dan juga orang awam yang tinggal di kawasan perjiranan tersebut. Takut karena mereka tidak ingin anak-anak kecil mereka dikelilingi oleh orang-orang yang buruk pengaruhnya kepada anak mereka. Akibatnya, pihak kerajaan telah mengambil satu inisiatif dengan mengadakan satu sesi ceramah untuk orang awam di tempat tersebut bagi memberikan mereka maklumat lebih lanjut tentang faktor dan bagaimanakah kita boleh menyelesaikan masalah isu salah laku remaja ini. Pelbagai maklumat yang disampaikan di ceramah oleh penceramah tersebut semasa aktiviti sedang berlangsung boleh diguna oleh masyarakat setempat bagi membuka mata dan juga telinga orang awam untuk lebih peka dengan isu salah laku remaja. Ini boleh mencipta satu masyarakat yang prihatin terhadap keadaan remaja di sekeliling mereka. Berhubungan dengan itu, masyarakat yang prihatin juga boleh mengawasi kegiatan-kegiatan remaja bagi membendung isu salah laku remaja di kawasan mereka. Hal ini karena salah satu punca remaja berani melakukan kegiatan negatif di kawasan perumahan mereka adalah karena mereka tahu bahwa tidak siapa yang akan memantau pergerakan mereka dan juga menghukum mereka bagi setiap aktiviti yang mereka lakukan seperti membuli, vandalisme, dan juga melepak. Dengan adanya perhatian masyarakat, saya percaya bahwa remaja ini boleh menimbulkan rasa takut dalam diri remaja untuk melakukan kegiatan negatif. Seperti contoh, Ali merupakan salah satu anak tunggal di keluarganya. Dia
Dia tidak mempunyai adik-beradik dan dia tidak mempunyai siapa-siapa untuk bermain ketika ibu bapanya sedang sibuk bekerja. Akibat kebosanan, Ali telah keluar dari rumahnya dan coba berteman dengan beberapa orang yang boleh kita katakan tidak mereka tidak mempunyai satu image yang sangat bagus karena ketika Ali sedang bercakap dengan mereka, mereka sedang merokok dan juga merasakan harta benda awam. Tetapi Ali yang kebosanan ingin mengikuti mereka, jadi Ali telah membuat keputusan untuk berkawan dengan mereka dan rakan-rakan barunya tersebut telah membawa Ali untuk merokok, namun ketika Ali baru ingin mengikuti jejak langkah rakan-rakannya itu, salah satu jiran Ali telah melihat Ali dan menegur Ali. Ali yang takut ditangkap oleh ibu bapanya dan dia takut dimarahi oleh ibu bapanya, pulang ke rumahnya tanpa mengikut aktiviti-aktiviti yang ditawarkan oleh rakan-rakan barunya tersebut karena dia takut ibu bapanya akan memarahinya. Jirannya juga yang menegur Ali, jiran Ali yang telah menegur Ali sini telah memainkan peranan sebagai salah seorang masyarakat prihatin bagi membendung isu salah laku remaja. Saya percaya banyak lagi langkah yang boleh kita ambil bagi mengatasi isu salah laku remaja, namun itu saja yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada pengerusi. Baiklah, terima kasih Saudari Brenda. Dengan itu dapat kita perhatikan bahwa aktivitas seperti counseling dan ceramah dapat membantu mengurangkan masalah salah laku remaja. Soalan terakhir pada hari ini adalah untuk Saudari Layau. Bolehkah Saudari menerangkan kepentingan jati diri remaja? Terima kasih kepada moderator. Kita sering mendengar slogan bahwa jati diri membentuk identiti bangsa. Melalui slogan ini, jelaslah bahawa jati diri penting dalam sesuatu. Slogan tadi ialah jati diri membentuk identiti bangsa. Melalui slogan ini, jelaslah bahawa jati diri itu penting perlu ditanam di dalam diri remaja. Kepentingan jati diri dalam remaja ialah melahirkan remaja yang sayang akan bangsa dan negara. Kedua, mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Hal ini kerana remaja ialah pewaris pemimpin negara pada masa akan datang. Remaja yang tidak mempunyai jati diri tidak mempunyai rasa sayang akan bangsa dan negara. Jadi, kalau remaja ini akan memimpin negara pada masa akan datang, tentulah hancur sesebuah negara tersebut. Kedua, ialah menghindari diri remaja daripada sifat negatif. Hal ini kerana remaja yang mempunyai jati diri akan berfikiran rasional dan mempunyai rasa sayang akan diri sendiri dan tidak akan melakukan kerja-kerja yang tidak senonoh. Ketiga ialah keempat, menjalani kehidupan yang bahagia. Remaja yang menghindari diri daripada gejala sosial akan mendapati hidup yang lebih bahagia sebab maruah dia terjaga dan juga imej keluarga dia terjaga. Jadi dia tidak mempunyai masalah dalam mendapat kawan-kawan yang baik dan juga tidak dipandang serong oleh masyarakat. Selepas itu ialah jati diri merupakan penting dalam diri remaja sebab jati diri merupakan perisai kepada negara untuk melindungi kemerdekaan yang telah dicapai. Jadi, memang patutlah remaja-remaja ditanam dengan sifat jati diri. Dengan itu, kemerdekaan yang dicapai dapat dikekalkan dan mengelak daripada masalah-masalah sosial yang lain. Selepas itu ialah remaja yang mempunyai jati diri akan dapat mencapai kejayaan yang lebih bermakna. Jadi dia
apabila dia mempunyai jati diri, dia dapat mencapai tujuan hidup dan juga dia akan mendapati masa depan dia yang lebih cerah. Jadi, berbanding dengan remaja-remaja yang tidak mempunyai jati diri. Jadi, memang benarlah bahwa jati diri memang penting untuk ditanam di dalam diri remaja supaya negara, bangsa, keluarga dan diri remaja tersebut mempunyai masa depan dan juga kehidupan yang terjamin dan juga lebih makmur. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Saudari Layau. Maka jati diri membawa banyak kepentingan kepada setiap aspek termasuklah diri remaja sendiri, keluarga, dan negara. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, saya berharap semua remaja sentiasa berpegang teguh kepada jati diri mereka supaya bakal pemimpin yang berwibawa dapat dibentuk di masa yang akan datang. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Akhir kata, saya memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa sepanjang forum ini berlangsung. Terima kasih yang tidak terhingga di atas kerjasama dan perhatian yang diberikan oleh hadirin sekalian. Sekian sahaja forum kita pada hari ini.